Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, apa khabar semua? Saya mengharapkan anda dalam keadaan sihat. Bila saya kata bisikan ataupun ASMR, ini bahasa sains ya, bukan benda yang direka-reka sejak 10 tahun yang lepas. Sudah menjadi satu trend, terutama sekali pada anak-anak muda, dan saya ingin menasihatkan kepada anak-anak muda juga supaya dengar dulu, jangan terlalu kita terikut-ikut. Ada benda yang baik, ada benda yang tidak begitu baik kalau disalahgunakan. Saya akan menceritakan tentang satu lagi sensori ataupun rasa deria kita yang boleh digunakan, sebenarnya dah diberi oleh Allah sejak kita dalam perut ibu lagi. Kalau kita pandai gunakan perkataan bisikan ni, sebenarnya boleh digunakan dengan cara baik. Kita bagi dengan hati yang ikhlas, doa kepada kawan-kawan kita di luar sana yang sedang sakit, dan kita doakan mereka sihat walafiat. Baik, anda sudah bersedia atau belum? Dah sedia? Kalau dah sedia, saya akan memula dalam masa 1 minit lagi. Sementara tu, you kalau boleh dengar suara saya, ini adalah bisikan daripada suara saya yang biasa. Tapi malam ni kita nak cerita tentang apa yang dimasukkan dengan perkataan autonomous sensory meridian response. Boleh dengar tak? Okey. Bisikan yang paling bagus ialah bisikan suara. Ada lagi bisikan-bisikan yang anda mungkin tak pernah dengar, tetapi kadang-kadang anda heran macam mana setengah budak-budak kecil dia boleh rasa macam lali je, rasa macam syok aja. Cuba you dengar. Apa yang saya masukkan? Boleh dengar tak? Boleh dengar? Satu contoh. Boleh dengar ni? Okey, bagus. Contoh. Ada lagi. Pernah main dengan ni tak? Pernah main dengan ni tak? Boleh dengar tu? Ya. Ni apa lagi? Contoh. Okey. Setengah orang. Boleh dengar tu? Last. Nanti you tidur pula nanti kan? Boleh dengar kah? Dengar. Right. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau saya terus bercerita malam ni dengan suara macam ni, macam mana perasaan you? Macam nak suruh kuat sikit kan? Jadi saya kuat sikit lagi dan anda dah sekarang boleh dengar suara saya. Alhamdulillah. Itu adalah dinamakan contoh untuk anda yang nak faham apa yang orang-orang zaman sekarang dah tak tahu apa dia orang nak buat sekarang ni. Tapi sains dah membuktikan kenapa mereka tu boleh jadi gila kepada sampai bermilin-milin follower mereka untuk cuba cerita, dengar bisikan, dengar suara. Kadang-kadang dia dengar suara ketukan-ketukan macam ni pun dia orang dah happy. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak cerita pada anda sekalian.
Sebab anda kena perhatikan apa yang berlaku dalam internet sekarang, dalam arena sains terbaru, psikologi. Sebab manusia masih mencari-cari kenapa bisikan, terutama sekali kepada suara, ataupun bisikan kepada apa lagi yang you suka dengar. Bisikan suara, bisikan air, bisikan angin. Angin ada kan, deru angin tu, okey, dia punya wind blowing tu anda boleh rasa. Ada lagi setengah orang tu suka koyak-koyak kertas, dia suka dengar koyak kertas. Kalau saya masa kecil-kecil dulu, mungkin you tak ingat, mungkin you ingat, kalau pergi kedai mamak yang suka potong dia punya taukuah tu tak, ataupun dia punya cucur masa nak buat mi rebus tu kan, kadang-kadang orang 4-5 orang sekali order, dia potong cet 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 tak 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 tak. Jadi kadang-kadang you dengar tu you tak perasan, kadang-kadang you macam miss benda tu, you suka dengar benda tu. Bila you datang balik nak beli, dia bunyi lagi benda tu. Jadi ada lagi lah, ada air yang tap water menitik, ataupun of course lah air terjun tu memang terkenal lah, bisikan ombak, bisikan bunyi daun-daun kan. So ada setengah orang tu dia suka biasa-biasa je, main dengan benda-benda yang macam bergeseran, faham tak? Papan, masa dia gosok papan tu kan, orang-orang yang suka bertukang ni kadang-kadang dia suka dengar dia punya, apa orang panggil, ketam. Dulu orang panggil ketam papan, faham tak? Dia punya mesin, bukan mesin, dia pakai alat dia tu kan. Jadi tuan-tuan sekalian, dia punya perasaan tu zaman moden sekarang ni, saya memberi nasihat tu jangan terikut sampaikan peringkat yang bagi saya agak kurang sopan, sehingga kan makan, tahu tak, yang slurp tu, orang panggil sedut makanan tu sampai noodle tu, mi dia yang panjang tu, terutama sekali, minta maaf lah, bukan saya anti Korea ke Jepun ke makanan-makanan kat Chinese shop ke apa, tapi setengah orang dah sampaikan buat video untuk bagi orang dengar, dan orang menggilakan dengar suara siapa yang kuat kunyah ataupun bunyi rangupnya makanan, ataupun tutup beg lah, bunyi zip dan sebagainya. Itu tak apa lagi, tapi yang makan ni saya tak tahan. Pasal apa? Dia slurp tu, dia tarik dia punya laksa ataupun mi panjang-panjang, spaghetti dia tu sampai bunyi Allahu Akbar. Tapi kita tak payah, walaupun ada kepuasan orang sebut sampai kat Korea tu perkataannya mukbang atau mukbang. Saya tak tahu nama budak-budak zaman sekarang ni, dia kata mukbang tu, you jangan ikut. Pasal apa? Saya rasa tidak sesuai untuk budaya kita, dan saya rasa agama kita pun tak menggalakkan buat benda-benda pelik macam tu. Tetapi saya tahu sekarang yang sains yang dipanggil bisikan ni, ataupun Autonomous Sensory Meridian Response, ASMR ni, walaupun baru 10 tahun orang buat kajian, rupanya bisikan ni lama dah kita, terutama sekali bagi kita yang Islam, yang kita masa semayang, masa kita zikir, masa kita sebut nama Allah, masa kita panggil nama Allah, masa kita sakit, masa kita senang, masa kita syukur, masa kita tengok keindahan pagi-pagi, kita kan kejar matahari kan, selalu kita kata Masya Allah. Kalau pun orang tak ada, pelan-pelan kita sebut Masya Allah, Subhanallah. Okey, betul tak? Jadi benda-benda macam tu. Sebab tu dalam dalam sembahyang pun, solat pun, kita diminta jangan silent 100%. Kita kena berbisik, ataupun kalau waktu subuh kan, isyak dengan maghrib, kita dimintakan kuat. Bahkan dalam sembahyang pun bukanlah kuat sampai menjerit-jerit, tak. Maksudnya boleh dengar suara kita tu. Sebab antara bisikan dengan suara yang perlahan tu ada gelombang yang cukup cantik yang memberi stimulasi kepada otak depan ni, supaya dia bertindak, memberi signal kepada spinal kita. Bukan spinal cord sahaja, bukan tunjangnya sahaja, tapi semua dia boleh macam berjalan-jalan, macam semut-semut. Orang putih panggil tingling sensation. You actually have tingling sensation. Setengah orang tu dia rasa naik kat kepala dulu, dia pergi ke belakang, lepas tu dia turun ke bahu, dan satu spine tu, satu tulang belakang dia macam
Orang utara panggil geli geleman sikit kadang-kadang kalau dia dengar. Dia kadang-kadang dia syok aja. Kadang-kadang sampai dia nak terlena pula sebab dia galit, faham tak? Dia ada benda yang bagusnya, sebab tu orang yang susah nak tidur, kan saya kata 5 penyakit yang boleh dibantu dengan bisikan yang bagus, terutama sekali bisikan suara-suara dengan bentuk nama-nama asma husna, nama-nama yang baik-baik, kita dengan kita selawat, kita ulang benda tu kan, dia boleh menenangkan fikiran. Jadi ada 5 jenis penyakit yang boleh kita pakai secara positif. Sementara budak-budak muda menggilakan cerita nak kata merepek tu, you tengok sendirilah merepek tak merepek, sampai kan kadang-kadang macam dah jadi macam pelik-pelik pula. Tapi kita yang biasa-biasa ni, bila kita kata astaghfirullahalazim, bila kita kata astaghfirullahalazim, dia kan macam bisik-bisik kan tu. Rupanya sains dah buktikan bisikan dengan bacaan tu, dengan kita faham pula makna kan, tak, Masya Allah kan. Bila kita minta ampun tu, ataupun kita kata Allah Maha Suci, Allah Maha Besar tu, dengan suara bisikan. Bisikan itulah yang saya nak fokus malam ni. Kita gunakan bisikan secara positif malam ni, sehingga kan dah dibuat kajian, dia boleh merangsangkan kita punya saraf kita, dan boleh sampaikan signal satu badan. Dan bila orang buat kajian masa ni, kalau you dapat dia punya sensation, setengah orang dapat, setengah orang tak dapat dia punya feel tu. Jangan risau. Saintis sampai hari ni pun tak tahu kenapa setengah orang dapat cepat, setengah orang tak dapat langsung. Setengah orang benci pun. Setengah orang kata tadi bising, tapi setengah orang kata macam relax, tenang, nak tidur. Sama juga bila dia orang buat kajian di tempat-tempat universiti tu, dia dapati berapa orang 50% tu memang dia tak ada rasa apa langsung. Tapi yang rasa ni, dia nampak blood pressure dan dia punya heart rate, degupan jantungnya menurun. Bila degupan jantung menurun, berarti you lebih damai, lebih tenang, dan you lebih relax. Kan ini baguslah untuk kesihatan badan kita. Dan you akan rasa juga di bahagian kulit tu ada sikit dia punya sensorinya, rasa boleh feel. Setengah orang tu dia boleh rasa macam ringan kepala dia. Yang saya masukkan dengan 5 penyakit yang dah dibuat kajian ialah insomnia, penyakit yang susah nak tidur, dibisikkan selalu. Nombor 2 ialah depression, orang yang murung, memang tepat sekali. Dan yang satu lagi kegelisahan, ataupun apa orang panggil kesedihan dengan kegelisahan ni. Gelisah tu maksudnya anxiety. Bahkan setengah orang bila panik pun boleh digunakan bisikan-bisikan yang positif ni. Lagi 2 ialah chronic pain, sakit-sakit yang dah kronik, yang dah lama, dengan ubat pain killer pun kadang-kadang lambat, ataupun dah mula tak berapa nak serasi lagi dah, you tambah dengan bisikan-bisikan yang positif. Dan saya ulang, bisikan tadi tidak mestinya dengan perkataan. Dia mungkin bisikan dengan suara je, suara yang macam kan, setengah orang dia boleh suka dengar macam tu je. Gosokkan kulit. You perasan tak budak-budak senang tidur kalau you urut itu sensorinya dari sudut kulit. Tapi kalau you sebut, kan orang putih kata lullaby kan, kalau kita tu menyanyi lah sikit, kita dodoi anak kita, betul tak? Dodoi anak kita tu dengan suara yang lembut, dan dia berulang kali. Suara tu, suara daripada mak terutama sekali, cukup cantik dan cukup menenangkan minda kita. So last kali ialah untuk stres. Orang yang selalu sangat stres, belajarlah membisikkan kepada diri sendiri, tak payah pakai orang punya. Sebab tu dia panggil autonomous sensory meridian response. Autonomous maksudnya sendiri. Dia boleh dengan sendiri. Orang moden atau orang kita cakap syok sendiri pun tak apa. So you can rasa seronok sendiri pun tak apa, rasa puas sendiri. Sebab tu dulu sebelum saya join dengan anda buat tengok matahari naik, saya syok sendiri je.
Tapi tetap bahasa tu akan keluar secara tak sedar. You akan keluar perkataan subhanallah, tu tak, bila tengok matahari naik tu masya Allah, nampak jingga dia, nampak dia punya bulat. So sebab tu saya galakkan you ikut I pagi-pagi. Itu antara yang dipanggilkan bisikan suara you sendiri. Dan nombor dua ialah bisikan mata kita. Rupanya mata kita ni bila kita lihat sesuatu, dia membisikkan ketenangan, kecantikan, keindahan. Sebab itulah dua panca indera yang mustahak dalam konsep bisikan ialah satu bisikan suara, dengar, auditory, satu lagi visual. Visual tu maksudnya apa yang you lihat. Jadi tak salah lah kalau you pergi kat siapa-siapa yang sempat bercuti baru ni balik ke tepi pantai mana-mana kan, ataupun duduk kat sawah padi pun cantik. Kadang-kadang you dengar angin sepoi-sepoi bahasa tu, you boleh dengar bunyi-bunyi daun-daun, pokok-pokok kan. Jadi kulit you pun merasa lagi. Suara tu suara bisikan. Okay? So bisikan yang paling sedap sekali ialah bisikan baca Quran lah, betul tak? Of course kalau you tengok dalam YouTube, dalam Google semua, tak banyak orang mempertikaikan benda tu, sebab selalu you dengar bisikan Quran tidak semacam yang kita maksudkan malam ni. Mereka baca sampai dengar betul. Tapi kalau you boleh, bahasa-bahasa tu, ayat-ayat yang you dah hafal tu, cuba you bisikkan. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Alhamdulillah. Dia punya bahasa tu dengan bunyinya tu, dengan fahaman you dahsyat. Sebab tu salah satu daripada tok guru saya mengajar, dia kata, Din, kalau hang nak khusyuk dalam sembahyang, hang nombor satu bagi bisik-bisik sikit, hang bagi dengar, tak dengar, macam tu. Lepas tu you make sure you baca dengan, kalau boleh yang wajib seperti Al-Fatihah tu, biarlah tajwidnya betul. Dan satu lagi ialah mesti ada bisikan yang just nice. Okay, just nice. Okay, baiklah. Saya nak bagi tahu last kali ialah, adakah benda ni direka-reka? Tidak. Sains dah membuktikan memang dari sudut fiziologi memang betul ada. ASMR ni memang ada. Bisikan suara merdu ni yang you suka, kadang-kadang bagi you saja yang you suka. Kan? Macam dengan Zip. Dulu masa kecil-kecil you pernah tengok tak tok you bila kacau dodoi kan? Dia kacau dodoi. Tahu kacau dodoi tak? Kan? Dia bunyi, dia punya kok macam tu kan. So you ikut dengan warna dodol tu dan nak hitam, so you pandang dengan dodol tu, you dengar, lepas tu you tengok atuk you sendiri ataupun mak you sendiri kan buat tu. Jadi semua tu dipanggil bisikan hidup kita yang boleh diguna pakai. So jangan daripada hari ni you lepas lagi peluang-peluang mencari bisikan-bisikan yang positif. Terutama sekali bagi mereka yang duduk di tepi-tepi ada air terjun ke, air sungai ke, Masya Allah. Saya ada seorang kawan saya kat mana tu, di Gopeng. Dia buat rumah-rumah lama, Perak kan, rumah Perak lama-lama dia modify. Dia bagi nama Bagas Zakaria. Kalau you keluar kat Gopeng, you pergi keluar je kat dia punya toll house tu, belah kiri tu, saya recommend you pergi duduk kat situ 2-3 malam. Cantik. Sebab apa? Dia ada air sungai, dia ada rumput-rumput yang boleh kalau pagi-pagi dengan kedinginannya. Okey, so semua ni you kena ambil perhatian daripada hari ni. Banyak waktu yang sebenarnya kita boleh gunakan. Dan saya ingin tutupkan, orang Islam tak ada banyak masalah, sebab sebenarnya kita pakai hari-hari, kita tak sedar, minimum 5 kali sehari masa solat, masa kita kata asyhadu alla ilaha illallah, betul tak? You senyap kan, you dapat mendalami semua tu kan, itu dipanggil bisikan yang paling tinggi darjatnya. Okey. Dengan you bagi salam kan kena bunyi sikit kan, betul tak? Dengan you punya tahiyat terakhir kan kena bunyikan at-tahiyat tu. So dia punya bunyi tu tak boleh tinggi sangat, tak boleh sampai tak dengar langsung, betul? Nah, itulah yang bagi kita sebagai orang Islam yang boleh lawan dengan ASMR yang mereka buat yang pelik-pelik tu, tak payah ikut. Bagi saya tengok-tengok balik, kalau lah anak-anak muda ni terpikat dengan benda tu, dia buat benda pelik-pelik, Masya Allah. Syek-syek pagi-pagi dia pergi cari tin ke apa-apa, dia buat macam tu.
Memanglah Khalid kan dengar. Tapi apa salahnya kalau kita kata Astaghfirullahalazim, betul tak? Astaghfirullahalazim all the time. If we keep on saying like that, nombor satu kita dapat pahala, nombor dua kita dapat ketenangan jiwa, dan nombor tiga kita dapat satu suasana mental health yang akan mengkontrol enzim dan hormon you pada 5 kali sehari. Sampai ke nak tidur pun kita akan tidur dalam keadaan bisikan yang positif. Anda sekalian, cukup bagi kita orang Islam, dah banyak kita boleh kita kupaskan dan semuanya ada kebaikan. Cuma masa dulu Rasulullah SAW bila dia buat sesuatu kadang-kadang tak sempat explain everything. Dari sudut sains kita tahu mesti ada jawapannya, dan ramai orang dah kupas balik sampai cara kita rokok, kita sujud, semua tu ada makna. Dan baru ni kalau you nak tahu, pernah tengok kan, dah viral kan, ada seorang doktor tu, dia kata masa dia rawat kes-kes yang serius yang masuk ICU tu, yang perlukan all the oxygen semua tu, sebelum lagi kat situ bagus untuk kita sujud, kan, kita naikkan punggung kita tu macam sujud, kita letakkan tangan, dahi semua, dan kita letak kepala kita ke lantai, punggung kita naik biar 45 darjah macam tu. Dia kata itu cara yang terbaik untuk lawan COVID. Modal cerita saya ialah semua yang dalam Islam tu ada perbuatan yang wajib dah Tuhan suruhkan tu, ada sains dia. Jadi malam ni kita dah belajar tentang bisikan, dan gunakan bisikan zikir kita yang cantik-cantik tu untuk menaikkan semangat hidup kita. Semoga kita boleh sentiasa beramal, dan yang penting sekali adalah untuk saya fokus kepada penyakit. Dan saya dah kata tadi minimum 5 penyakit. Dan kalau stres you boleh tenteramkan, boleh kurangkan, lagi 2-30 penyakit termasuk kanser pun boleh kita bantu. Okey. Cukup dulu Mawar Putih. Tajuk malam ni ialah bisikan positif ataupun ASMR, bahasa budak-budak muda sekarang. Mengaji Quran betul amat sangat, tapi sebab tu kena sedikit sebanyak ada tajwidnya kan. Okey. Right. Kalau boleh, siapa yang lupa jangan ketinggalan kepada program Goodbye Diabetes 20 berapa bulan, 29 bulan ni kan. Okey, tolong daftar cepat. Is money back guaranteed. Kalau you tak baik dalam masa 3 bulan, terutama sekali yang baru 5-6 tahun diabetes tu, you boleh ambil balik you punya yuran you, sebab kita nak you improve. Sebenarnya dalam 3 hari dah nampak, tapi kita nak cakap besar tak boleh kan, insyaAllah. Okey, kalau dok bercakap dalam hati bisikan atau gangguan doktor, dalam kalau you tak bunyi langsung suara, dia kadang-kadang nanti dia macam tak berapa, orang kata boleh fokus. You ingat tak, kalau you semayang, kalau langsung tak bunyi apa-apa, you cuma dalam hati je, dia tak berapa mari. Dia kena sikit ada bisikan. Boleh? Sebab manusia ni kadang-kadang dia cepat terbawa kepada monkey thoughts. Pemikiran yang melompat-melompat macam kera tu. Sekejap kat Tuhan, sekejap kat dunia, macam-macam nanti. Terima kasih banyak. Kita bertemu lagi di satu topik yang terdekat. Saya mengharapkan you dapat ilmu baru malam ni. Gunakannya setiap malam. Bila nak tidur nanti, bisik-bisikkan kepada suami you. Katakan padanya, I still love you. Kalau tak boleh katalah apa-apa pun. Okey, asalkan you senyum-senyum selalu. Okey, senyum sambil kata, Alhamdulillah, kita masih lagi hidup. InsyaAllah, kita jumpa lagi besok. Okey. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi.
anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So yang penting ialah senang je, saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So apa you kena buat, you layari drnordindarus.com, kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa, you buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1,5 jam, seolah macam you datang seminar saya lah kan, tapi you duduk kat rumah aja, kat mana saja pun tak. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.